Okay, so pada hari ini kita akan masuk chapter 6. Okay, yang bertajuk circular motion. Okay, dalam chapter ni kita ada dua subtopik, iaitu yang pertama sekali kita akan tengok berkaitan dengan definition uniform circular motion, dan yang kedua tentang centripetal force. Okay. Okay, kita tengok yang pertama. So uniform circular motion. Okay, so definition dia, uniform circular motion is defined as motion of a body in a circle at a constant speed. Okay, so kat sini ada dua perkara lah. Ada dua perkara yang define uniform circular motion, iaitu first kali sesuatu body tu ataupun objek tu mesti ia adalah motion in a circle, bergerak in a circle. Okay. And moving at constant speed. Okay. So tu dua perkara yang membentuk uniform circular motion. Okay, dia mesti moving in circle dan speed dia mesti constant. Okay, kalau speed dia tak constant, dia bukanlah uniform circular motion. Itu circular motion sahaja. Okay. So macam dalam figure 6.1 ni lah. Okay, ni kita ada objek yang bergerak dalam circular motion. Okay, kemudian although the speed of the body is constant, the velocity is not constant because its direction is constantly changing as shown in figure 6.1. Okay, so dekat sini dia bagi tahu speed constant. Okay, speed dia constant tetapi velocity tidak constant sebab direction dia changing. Ingat, velocity ni adalah vector quantity. Okay, di mana dia ada direction dan juga magnitude. Okay, dia ada magnitude dan juga direction. Okay, so dalam case uniform circular motion, magnitude dia ataupun speed, okay, ni speed constant. Okay, tetapi direction dia changing. Okay, constantly changing. Disebabkan itu velocity dia berubah. Disebabkan oleh direction dia yang berubah, velocity dia berubah. Okay. So kalau kita tengok direction of velocity, okay, adalah tangent. Okay, tangent kepada circle tersebut. So kalau objek tu dekat sini, okay, dekat sini, so dia punya velocity adalah tangent kat sini, macam tu. So memang kita boleh nampak lah dia punya direction sentiasa berubah. So dalam uniform circular motion, the velocity is constantly changing. Okay, there is some example of uniform circular motion. Okay, ini adalah contoh-contoh uniform circular motion. Contohnya satellite orbiting Earth. Okay, okay, kita ada satellite yang pusing mengelilingi bumi. Kemudian motion of Ferris wheels cars. Okay, ni yang kereta ni lah. Car tu yang ni lah, benda ni lah. Okay, dia berpusing in circular motion. Ataupun motion of spinning top. Okay, spinning top ni kita boleh assume kalau ada satu objek dekat sini. Okay, lepas tu bila spinning top ni, gasing ni berpusing, so objek ni, okay, objek ni dia dia akan melalui uniform circular motion. Okay. So itu part yang pertama, define uniform circular motion, dan awak kena faham dalam uniform circular motion the velocity is constantly changing because the direction is constantly changing. Okay, satu lagi perkara, uniform circular motion, the speed is constant. Okay. Okay, so dalam kita punya soalan-soalan nanti yang akan datang nanti dalam chapter ni, okay, kita akan bermain dengan unit. Okay, bermain dengan unit, dan kita kena tahu cara macam mana kita nak convert unit between degrees, radian and revolution or rotation. Okay, ada tiga lah, degree, radian dan revolution ataupun rotation. So yang pertama sekali, full circle has exactly 2 pi radian or 360 degree as shown in figure 6.2. Okay, ni rasanya semua orang tahu lah. Semua orang tahu di mana one complete circle adalah 360 degree, dan itu dalam degree. Kalau dalam radian dia akan jadi 2 pi lah.
Okey, di mana 1 pi bersamaan dengan 180 degree. Jadi kalau 360 dia akan jadi 2 pi. Okey. To convert degree into radian, we multiply the degrees by pi over 180 degree. Okey. So ini adalah cara lah macam mana kita nak convert daripada degree ke radian. Just darab sahaja pi bahagi 180 ataupun darab pi per 180 degree. Ini contoh dia, 120 degree kita nak convert kepada radian. 120 darab pi bahagi 180 dapat 2/3 pi radian. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, 450 degree. Okey, times pi over 180 degree equal to berapa? 5/2 5/2 pi. So pi ni juga adalah nilai dia ya. Nilai degree nilai radian tu lah. Okey. Dan unit dia adalah radian. Okey, yang kedua, contoh yang kedua 900 degree times pi over 180 degree. So yang ini kita akan dapat 5 pi. 5 pi radian. Okey, senang sahaja. Cara kita nak convert daripada degree ke radian. Kadang-kadang soalan memang dia bagi dalam bentuk degree, tetapi calculation kita memang memang untuk chapter ni kita akan gunakan unit radian lah. Okey, itu daripada degree ke radian. Okey, sekiranya kita nak convert daripada radian ke degree, dia tak tulis tapi secara logik ni kita boleh tahulah. Kalau kita nak convert daripada radian ke degree pula, okay, apa yang kita kena buat? Kita terbalikkan. Kalau ni darab pi bagi 180, so untuk daripada radian ke degree kita akan darab dengan 180 bahagi pi. Terbalik. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan revolution dan rotation. Okey, sebelum kita pergi kepada revolution rotation, kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan, apa perbezaan di antara rotation dan revolution, walaupun nilai dia sama sahaja. Okey, when an object turns around an internal axis, it is called a rotation. When an object circle an external axis, it is called revolution. Okay, so object turns around internal axis ni dia macam apa? Earth turns around its axis. Okay, ataupun rotation ni putaran. Putaran. Okay. Okay, kita kena tahulah perbezaan revolution dan apa beza dengan rotation. Okay, dia putaran macam contohnya Earth turns around its axis. Okay, bumi berputar. Okay, so ni bumi. Ni dia punya paksi dia, axis dia. So dia pusing macam tu. Okay, dia pusing. Okay, itu rotation ataupun gasing. Macam gasing yang kat atas tadi tu. Okay, ni gasing kan. So gasing dia akan rotate, rotation. Dia akan melakukan rotation. Okey, kalau revolution pula adalah object circle an external axis ataupun contoh dia Earth circle the sun. Okey, so kalau yang ini dia akan ada satu objek kat tengah dan satu lagi objek tu mengelilingi objek yang kat tengah tu. So objek ni dia melakukan revolution. Itu revolution. Contoh macam okay, bumi pusing mengelilingi matahari ataupun macam yang kat atas tadi tu satellite orbiting Earth. Itu revolution. Okay. One rotation ataupun one revolution is equal to one full turn of the circle. Okay, so maksudnya satu revolution
ataupun satu complete rotation bersamaan dengan 360 ataupun 2 pi radian. Nah, itu yang dimaksudkan dengan revolution. Satu complete circle. Satu complete circle. Satu complete pusingan. Okey. Cara dia senang saja. Macam mana kita nak kira. Kalau dia bagi 2 rotation, macam mana kita nak convert kepada radian dan degree, kita darab saja. Kalau kita nak convert kepada degree, kita darab dengan 360. Sebab apa? 360 ni adalah satu complete circle. Sekali pusingan circle 360. So kalau dia nak 2 rotation, maksudnya 2 kali pusingan. So 2 darab 360. Sama juga macam radian. Okay, kita akan darab dengan 2 pi sebab 2 pi adalah satu complete circle. Okey, contoh yang kedua. 35 revolution. Okey, kita nak tukar kepada degree. So times 160, kita akan dapat jawapan. Okey, 12,600 degree. Ataupun kita nak tukar kepada radian. Okey, 35 revolution tukar kepada radian, darab dengan 2 pi, kita dapat 70 pi radian. Okey, contoh yang lain 50,5 rotation. So 50.5 darab 360 degree, kita dapat 18,180 degree. Tukar kepada radian 50.5 darab 2 pi bersamaan dengan 101 pi radian. Okey, itu daripada revolution ataupun rotation. Kita convert kepada degree ataupun radian. Sekarang kita nak tukar pula radian. Kita nak tukar kepada revolution ataupun rotation dan juga degree. So 15 pi radian tukar kepada degree. Okey, degree. Macam tadi saya dah tunjuk dah. Darab dengan 180 bagi pi. Dia terbalik sahaja. So 15 pi darab 180 bahagi pi. Okey, kita dapat 2,700 degree. Okey. Kemudian kita nak tukar kepada revolution pula. 15 pi radian tukar kepada revolution. So kalau daripada revolution nak ke radian, kita darab 2 pi. Daripada radian ke revolution, kita akan bahagi 2 pi. So 15 pi bahagi 2 pi. So kita akan dapat jawapan 7.5 revolution ataupun rotation. Okey, sama. Okey, sekarang daripada 28 pi tukar kepada radian, tukar kepada degree. Okey, kita akan dapat jawapan 5040 degree. Nak tukar kepada revolution bahagi 2 pi. So kita akan dapat 28 bagi 2, 14 revolution ataupun rotation. So itu adalah unit conversion di antara revolution, radian dan juga degree. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Kita teruskan. Okey, extra notes. Okey. Okay, consider an object is moving in a uniform circular motion as shown in figure 6.3. Okay, kita ada satu objek yang bergerak daripada sini. Okay, daripada sini. Dia bergerak ke sini saja. Okay.
the length of a circular arc S traveled by the object is given by S equal to R theta. Okey, ini adalah formula untuk dapatkan nilai S. S ni adalah length. Okay, length of circular arc. Okay, so dia punya formula adalah S equal to R theta, di mana R is the radius of the circle ataupun circular path dan theta is the angle subtended in radian. Okay, in radian, bukan dalam degree, in radian. Okay. Jadi, for one complete circle, the total distance travel is so kalau kita ada objek yang melakukan one complete circle. Okay, one complete circle, the total distance travel is S equal to R theta. So one complete circle, dia punya theta equal to 2 pi radian. Jadi kita punya distance is equal to 2 pi R. Okay, 2 pi R. So for one complete circle, okay, S is equal to 2 pi R. Okay, yang ini, benda ni sebenarnya kita panggil dia circumference. Okay. So the time taken to complete one round of circle is a period. Okay. So ni masa pula. Masa untuk completekan satu pusingan kita panggil period. Since the equation of constant speed is V equal to total distance divided by time taken. So untuk constant speed of uniform circular motion is V equal to 2 pi R divided by period. Okay, jadi inilah formula untuk speed in uniform circular motion. Okay. Ni kita kena tahulah. Ni kita kena tahu. Yang atas ni adalah dia punya distance, bawah ni time taken. So bila distance dia one full circle iaitu 2 pi R, so dia punya distance adalah sama dengan, dia punya time taken adalah sama dengan period. Okey, kita masuk 6.2 iaitu centripetal force. So dalam 6.2 kita akan belajar dua perkara, iaitu pertama sekali berkenaan dengan centripetal acceleration dan yang kedua barulah berkaitan dengan centripetal force. Okey, kita masuk dulu centripetal acceleration. Although the speed of a particle in a uniform circular motion is constant, the particle accelerates because the direction of the velocity is constantly changing. Okay, nak bagi tahu apa? Walaupun speed dia constant, okay, speed dia constant, tapi partikel tu accelerate. Okay, kenapa dia accelerate? Sebab acceleration is the rate of change of velocity. Walaupun speed dia constant, tapi velocity dia changing disebabkan oleh direction dia changing. Jadi bila velocity changing adalah acceleration. Okay, dan centripetal acceleration, equation yang diberikan adalah AC is equal to V squared over R, di mana AC is the centripetal acceleration, V is the tangential velocity ataupun linear velocity, dan R is the radius of the circular path. Okay, so ini adalah formula untuk centripetal acceleration. Okay, the centripetal acceleration is defined as the acceleration of an object moving in circular path whose direction is towards the center of the circular path and whose magnitude is equal to the square of the speed divided by the radius. So basically, ni adalah definition of the centripetal acceleration. Jadi sebenarnya dia punya definition ni adalah formula ni yang ditulis dalam bentuk ayat sahaja. Okey, jadi sekiranya lah ada soalan tanya,
define centripetal acceleration kan dalam exam. So, kalau susah tak dapat hafal, awak tulis sahaja formula yang atas ni. Boleh. Tulis formula dan bagi tahu apa setiap ni apa. Okey, apakah setiap physical quantity yang awak tulis tu. Okey, kita tengok direction pula. The direction of centripetal acceleration is always directed toward the center of the circle and perpendicular to the linear velocity. Okey, simple, senang saja. Direction dia adalah toward the center of the circle. Macam ni lah. Kalau dekat sini, dia punya direction ke tengah. Dia sentiasa ke tengah. Okey, sentiasa towards the center. Okey. So, kalau kita tengok pun, maksud centripetal ni sendiri pun, centripetal ni sendiri. Okey, maksud dia apa? Centri tu, center lah. Petal tu seeking. Okay, seeking. Center datang daripada Greek punya word. Okay, yang bermaksud seeking center. Maksud mencari center. Jadi, direction dia pun mesti towards the center ataupun perpendicular to the velocity. Linear velocity ataupun tangential velocity. Okay, for uniform circular motion, the magnitude is constant, but the direction continuously changing. Okay, continuously changes as the object move around the circular path. Kita boleh nampak lah, dia punya direction memang sentiasa berubah. Kalau kat sini dia ke kiri, dekat sini dia ke bawah. Kalau kat sini dia ke kanan, kat sini ke kanan juga. Tapi atas sikit, kat sini ke atas. So, dia punya nilai dia constant, tetapi magnitude dia constant, tetapi dia punya direction dia berubah. Okey. Sekarang kita tengok contoh soalan yang berkaitan dengan uniform dan yang berkaitan dengan centripetal acceleration. Okey. So, a motorbike moving at a constant speed 20 meter per second in a circular track of radius 25 meter. Calculate. Tapi sebelum tu kita highlight dulu apa yang info yang diberikan. Yang pertama sekali dia bagi 20 meter per second dan 25 meter. Jadi 20 meter per second ni adalah dia punya speed dan 25 meter is the radius. So A disuruh cari centripetal acceleration of the motorbike. Senang sahaja, kita akan gunakan sahaja formula centripetal acceleration. V squared over R. So, masukkan nilai 20 square divided by 25. So, nanti kita akan dapat jawapan sama dengan 16 meter per second square. Okay. B. The time taken for the motorbike to complete one revolution. Okay, time taken for the motorbike to complete one revolution maksudnya masa yang dia nak habiskan untuk completekan satu circle. Okay, time taken for one revolution kita panggil period. Okay, jadi untuk B ni dia nak period. Okay, jadi kita dah ada satu formula yang kat atas tadi kita dah buat. V equal to 2 pi R over period. Okay, just masukkan sahaja V kita 16. V16 silap. V kita 20 meter per second. 20. Radius kita 25. Divided by period. Jadi kita akan dapat period is equal to 7.85 second. Okey, kalau awak tekan calculator mungkin awak dapat 5/2 pi. Tetapi untuk masa itu, untuk kuantiti masa, selalunya kita tak akan tulis dalam bentuk pi lah. Yang kita tulis dalam bentuk pi ni selalunya radian. Okey, yang berunit radian. Jadi kita tulis dia dalam nombor bulan lah. 7.85.
Okey, faham ke soalan nombor 1? Ada soalan? Faham, sir. Boleh ya? Okey, cantik. Kita tengok soalan nombor 2. Okay, the radius of a Mercury's circular orbit around the Sun is 5.79 times 10 to the power of 7 km. And the Mercury travel around this orbit in 88 days. Okay, calculate the linear speed and the radial acceleration of the Mercury. Okay, kita highlight dulu info yang diberikan. Okay, kita ada 5.79 ni. Ini adalah dia punya radius. Dan 88 days adalah period. Okay, adalah period. Okay. So, kita akan jawab soalan A. Dia nak linear speed. So, linear speed kita boleh gunakan V equal to 2 pi R over T over period. Okay, sebab kita ada R, kita ada period. So, kita boleh gunakan. Cuma sebelum tu, kita kena tukar dulu 88 days ni kepada second, kepada SI unit lah. Apa-apa sebelum kita nak buat, pastikan semuanya kita tukar dalam SI unit. So, period 88 days nak tukar kepada second. So, pertama sekali, 1 day is equal to 24 hours times dengan 1 hour equal to 60 minit dan 60 minit equal to 1 minute equal to 60 second. So, kita akan dapat panjang 76,032,00 second. Okay, sekarang kita dah ada period in second which is in SI unit. Good. Okay, kemudian kita boleh cari dia punya linear speed. V equal to 2 pi R over T. So, radius dia, tengok dalam kilometer, kita kena tukar dulu dalam meter. Kuasa 7, kilo darab 10 kuasa 3. Bahagi dengan. Okay. So, apa yang kita dapat? Okay, kita akan dapat lebih kurang 4.78 times 10 to the power of 4 meter per second. Okay. Itu dia punya speed. Yang kedua, kita kena cari dia punya radial acceleration. Radial acceleration adalah nama lain bagi centripetal acceleration. So, centripetal acceleration AC is equal to V squared over R. So, V yang ni 4.78 ni divided by radius dia ni. .79 darab 10 kuasa 10. Okay, dapatlah jawapan 3.95 darab 10 kuasa negatif 2 meter per second square. Okay. Okay, itu soalan nombor 2. Macam mana, ada apa-apa soalan nak tanya? Berkenaan dengan soalan nombor 2, boleh faham Okay. Boleh, sir. Simple je. Teruskan dengan soalan nombor 3.
Okay. A car initially traveling eastward turns north by traveling in a circular path at uniform speed as shown in figure 6.6. The length of arc ABC is 235 and the car complete turns in 36 seconds. Kita highlight sikit apa yang diberikan. 235 dan 36 second. Okay, so ABC. Ni adalah length. 235 ni adalah length daripada A ke C. Daripada sini ke sini. Sini. Dia punya S. Saya tulis S. Dan 36 second adalah time taken daripada sini ke sini. Dia punya time. So, inilah T. Bukan period. Bukan period. Period adalah one complete punya time taken. Okay. So, yang 36 second ni adalah T kecil. T kecil maksudnya time taken biasalah. Okay, determine the car speed. The car speed. So, A. Kita tahu V equal to S over T. Okay, saya tak guna 2 pi R over T over period. Sebab kita tak ada nilai period, kita tak ada radius pun dia tak bagi, jadi tak boleh pakai yang tu. Jadi saya gunakan equation yang basic ni adalah kita panggil basic equation lah, di mana untuk constant speed, untuk constant speed dia punya equation adalah total distance bahagi dengan time taken. So ini total distance ataupun length daripada A ke C 235 bagi dengan masa yang diambil daripada A ke C, iaitu 36 second. Okay, kita akan dapat jawapan 6.53 meter per second. Okay, B. The acceleration when the car is at B located at an angle of 35 degree. Okay, so basically angle dekat mana-mana pun, dekat sini ke, dekat A ke, dekat B ke, dekat C ke. Okay, acceleration dia adalah sama. Okay, magnitude of the acceleration adalah sama sahaja. Okay, so degree ni tak mainkan apa-apa peranan lah sebenarnya. Okay, so untuk cari acceleration, kita akan guna AC equal to V squared over R. Okay, V kita dah ada 6.53, jadi masalah dia sekarang kita tak tahu nak cari R. Okay, nak cari R tu kita kena cari. Jadi macam mana kita nak cari? Kita boleh gunakan equation yang S equal to R theta. Okay, S adalah length, arc length. So theta dia adalah angle dia, angle. So kita boleh dapat R. So dekat sini apa yang dia bagi? Dia bagi S kita 235. So daripada A ke C dia punya S adalah 235. So theta daripada A ke C berapa theta dia? Daripada A ke C daripada sini. Ni angle ni sebenarnya. Okay, kalau kita tengok angle dia adalah 90 degree. Okay, 90 degree. Tetapi kita tak boleh nak, yang theta kat sini bukan degree unit dia adalah radian. Jadi kita kena convert dulu 90 degree kepada radian. Okay, so 90 degree darab dengan pi bahagi 100, 80 sama dengan pi over 2. Jadi dekat sini 235 R darab pi over 2. Jadi kita dapat radius is equal to 149.6 meter. Okay, dah dapat radius, kita boleh cari AC.
Okay, so V 6.53 divide by 149.6. Okay, dan kita akan dapat jawapan 0.285 meter per second square. Okay. Boleh? Boleh faham? Boleh, sir. Boleh.